Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama Sukan Plus edisi Close Up. Menemani hujung minggu anda, saya Haidar Ali dan sudah pasti kita ada tetamu istimewa menemani saya di studio seperti biasa. Kini kita menghitung waktu hanya beberapa hari lagi sebelum Tamasya Para Sukma menyingkap tirai 1 November ini. 6 hari perjuangan atlet-atlet istimewa dari seluruh negara bakal berkampung di Lembah Kelang demi prinsip dan semangat untuk menang. Baik, saya kira saya bersama orang yang betul bagi berbincang tentang kehangatan Para Sukma 2022. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megadi Syariman Zaharuddin. Terima kasih untuk bersama Sukan Plus edisi Close Up, Datuk. Thank you dah jemput saya datang ke Bernama. Okey, baik. Tapi sebelum kita pergi jauh tentang Para Sukma dan sebagainya, saya nak tanya satu soalan cepu cemas ni sebenarnya. Datuk tanding PRU Datuk 15? Sebenarnya memang plan bercita-cita tapi masa tak berapa sesuai. So saya fokuskan kepada Para Sukma dan juga saya juga harus ke Berlin, Germany pada pertengahan bulan 11 untuk ada EGM di IPC di mana kita akan membuat beberapa undi yang kritikal dari segi impak sukan para seluruh dunia. So itu yang saya fokuskan berada di Malaysia dan juga tidak bertanding atau mencalonkan diri untuk kali ini. Datuk serius memang ada intention untuk terlibat dengan politik? Dia lebih kepada kalau ada politik untuk membantu tu saya sukalah. Tapi ialah politik is very dynamic. Dia dalam bahasa Inggerisnya very colourful punya demografik, tapi saya belum lagi lah, mungkin insya-Allah PRU ke-16 ke saya akan tawarkan diri saya insya-Allah. Baik, ada baiknya kita menyelusuri sedikitlah pribadi Datuk Seri. Macam mana Datuk boleh terlibat dengan sukan para ni sebenarnya, Datuk? Itulah saya ni pun selalu suka buat cerita panjang ni, kita pendekkanlah. Saya bercimpung sukan para ni pada tahun 2018. Akhir hujung 2017 di mana saya di mana isteri saya mengandung, di mana kita dapat tahu yang kita akan ada anak istimewa, anak yang mempunyai medical condition lah. So di mana saya melihat sebagai seorang bapa dan juga sebagai parent ke keluarga tu, macam mana kita nak selain daripada menengokkan hanya dari segi medical anak kita, hanya pastikan pergi doktor, check up, terapi apa yang boleh kita buat untuk anak kita. So saya menengokkan di mana mungkin sukan adalah salah satu avenue atau satu cara untuk saya cungkitkan bakat anak saya insya-Allah, dan juga bantu mana-mana pihak, mana-mana anak-anak yang ada di luar sana yang memerlukan bantuan, dan itu yang saya masuk sukan para lah. Jadi Datuk ada anak istimewa? Ya, saya ada satu orang anak perempuan di mana beliau she has hydrocephalus. Di mana kalau secara umumnya orang tengok tu bayi yang ada kepala besar tu. Oh, okey. So di mana dia ada cecair berlebihan dalam otak. So itu dari mana saya terdetik untuk kata because saya juga ada yayasan, saya dan isteri saya ada yayasan Hydrocephalus Negara di mana kami bantu 116 anak-anak membuatkan operation, dan kita telah subsidikan semua pembedahan tersebut dengan membeli atau kita subsidiskan shunt operation tu dijalankan di hospital kerajaan, dan dari situlah terdetik saya untuk mungkin anak-anak ini boleh, sebab kebanyakan anak-anak ini terlantar, dan saya rasa kita patut jangan malu tunjuk anak kita. Kita patut cuba exposekan mereka ke sukan, dan paling if sukan tak boleh, mungkin kita tengok benda yang lain. Kadang-kadang tidak semesti dari segi kebolehan tu belajar atau tidak ke. Dan paling senang kita nak expose anak kita bila anak kita ni anak istimewa adalah ke arah sukan dan aktiviti fizikal. Itulah. Datuk, sedikit kita sentuh peribadi. Kalau Datuk bukan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, apa karier Datuk di luar atau mungkin yang kita tak tahu? Perniagaan? Saya seorang ahli perniagaan, dan saya juga how to say on the board of public listed company lah. Maknanya saya duduk di lembaga pengarah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. So saya lebih kepada bidang korporat, dan juga dalam masa sama saya juga buat banyak a lot of CSR basically. Maknanya saya suka
we do bantuan. So saya lebih kepada situ. No, if not, kalau saya tak masuk sukan, itulah bidang saya. Tapi memang saya ada dalam cita-cita nak masuk dalam politik, tapi cuma saya ingin memilih parti politik yang mungkin sesuai dengan keadaan semasa, because kerana rakyat evolve, kerana kita semakin pandai, orang di kampung semakin celik IT, dan juga masyarakat Malaysians have become matured. It's going to be a matured nation, whereby kita dah tak boleh main politik-politik yang zaman dahulu. Politik yang mungkin, minta maaf saya gunakan same trick, politik yang basi, tidak. Then we have to be like a developed nation. So politik kita adalah untuk politik negara yang develop, negara yang maju. So mungkin dari segi itu yang saya ingin mencimpungkan diri saya. Tidak lagi seperti yang dulu-dulu lah. Politik dulu. Ada personal lah kalau saya tak bersukan kan. Okey, kita dah nak masuk pada Sukma ni, tapi ada sikit intention saya tentang Datuk Seri. Datuk Seri Megat di Syariman. Selalu Megat ni datang daripada Perak, Datuk. Ya, dapat saya, mak saya mak saya lah kerabat dia Raja Negeri Sembilan dan Perak. So apabila mak saya mengawini bapa saya, beliau lah commoner orang biasa. Itu yang mak saya terapkan susu galuh kami. So untuk dari mak saya adalah mak saya kerabat Negeri Sembilan, di mana nenek saya adalah aunty, makcik kepada yang di Tuan Besar Negeri Sembilan sekarang. Dan juga datuk saya juga adalah sepupu kepada Raja Jaafar, itu Raja Muda Perak. Terus sekarang mungkin Raja Besar saya. So that's why Megat tu dari situ, dan ahli keluarga saya memang kita mengikut susu galuh yang betul, nama betul, macam anak buah saya nama betul, memang kita akan ikut. That's how the family lineage tu, itulah. Tu saya kadang-kadang saya ni tak bawa benda-benda ni, saya serahkan kepada mak saya lah, tapi saya lebih kepada I am same person, normal, sama macam orang lain. Saya suka berseluruh dengan orang ramai. Saya tak penting benda-benda tu. Saya mengenali dekat Datuk Seri sebagai seorang yang kelakar. Tapi mungkin orang tak tahu karakter Datuk sebenar. Saya itulah, macam saya cakap lah, bila datang pasal kerja, datang pasal komitmen, yes, saya seorang yang serius. Tapi apabila saya lepas kerja tu, I'm very approachable. Saya senang nak jumpa, nak berhubung. Dan kita, benda yang perlu dibuat, benda perlu ditunai, benda perlu dilaksanakan, kita serius lah. So saya macam tu. Tu karakter. Very open, terbuka, tapi you have to deliver what you supposed to deliver lah. Macam saya janji, saya kena buat. Tak janji, memang kena lah. Saya macam tu. Simple. Baik, Datuk. Kita kembali kepada topik lah. Para Sukma 2022. 1 hingga 6 November. Apa harapan Datuk daripada para Sukma ni? Saya pun ada maklumkan itu hari di amanat saya. Saya juga maklum kepada semua atlet yang akan ke Virtus di Oceania, di Australia. Saya mengatakan harapan saya adalah untuk atlet para Sukma jadikan this atlet yang akan ke luar negara, mungkin negara ni sebagai satu benchmark, satu target that you want to be like them. You kena harus capai di mana mungkin negara. Dan selepas 2 tahun tak ada para Sukma, I think we have deadlock, tak ada competition, tidak ada pertandingan, tidak ada tamasya. So ini dia tempat dia melepaskan geram, dan untuk mencapai seberapa banyak medal yang boleh, to break your own record and to show that you are better than you can fight with the current athlete yang ada. Maksudnya kalau dia boleh tunjuk dia lebih hebat daripada current athlete yang ada, itulah satu cabaran. So we have a lot of atlet baru yang betul eager, yang betul nak menang, yang betul nak tunjuk mereka layak mewakili negara, mereka boleh buat. So dia akan jadi, bukan, saya harap atlet para yang sedia ada yang mewakili negara ni tidak complacent. Dia tak rasa, saya sentiasa bias terhadap atlet para atau sukan para. Memang saya akan berat sebelah macam mana pun. So saya tidak jadi macam, saya bukan brandingkan able, complacent, tapi itulah hakikatnya. Apabila kita berasakan tiada saingan, kita berasakan kita je yang mewakili negara, kita rasa kita tak ada lagi semangat nak bakar, nak menang, nak pastikan kita memajukan negara. You will feel that you control the game. Saya tak nak. Saya nak atlet para yang sedia ada akan tahu dia ada pelapis, dia ada saingan, dia akan ada kedudukan dia adalah satu, akan jadi terancam apabila bermasa. So bila terancam, everybody will work hard. Semua akan bekerja keras. Dan semua orang akan bertukar lumuh memastikan mereka dipilih sentiasa. So that's why you ada competitiveness. So that's why insya-Allah competitiveness ni ada.
kita tak akan kurang medal. Itu yang saya nak. Sebab tugas kita, kerajaan dah bagi, peluang dah diberi untuk menang dan bawa balik pingat, harumkan nama negara, negeri. Itulah pentingnya. Saya nak. Kalau dah dalam 10 tahun ni kalau atlet para yang menang Olimpik, no problem. Itu yang kita nak. Datuk, saya percaya medan sama para sukma ni melahirkan atlet-atlet seperti Rizwan Puzi, Ziyad. Jadi ini adalah medan terbaik untuk mencari kesinambungan atlet tu, Datuk. Betul, memang medan yang terbaik untuk at least bukan apa, kita pun dapat tengok cungkilkan bakat daripada negeri. Dan masa sama memang paling closest paling cepat nak dapat talent dah daripada para sukma. So kita dah tahu mungkin pengganti Rizwan Puzi itu ada. Kita dah boleh detect, coaches dan MSN juga dah tahu, dah boleh masuk dalam program dan kita dah boleh asah bakat dia dan tengok performance dia berapa jauh yang dia boleh pergi. So at least dalam keadaan short time period ni, dalam masa yang singkat ini, kita dah ada talent yang kita tak boleh risau, dah ada. So saya bukan nak cakap Rizwan tak boleh lari, sebab bila kita umur meningkat, of course performance kita pun menurun. But then macam mana pun you kena ada talent yang akan sentiasa berkesinambungan. Betul lah, jaga ada. So, saya pun nak tengok, saya pun nak pastikan yang kita sentiasa capai, sebab saya tengok bezanya Thailand dengan kita. Thailand ada pelapis yang begitu ramai. So no matter what, you will have to admit, kena terima hakikat di mana Thailand will be the front runner of para ni dalam ASEAN. Itu yang saya pun nak try to beat Thailand, belajar dan juga kita boleh lawan Thailand dan kita pun boleh capai apa yang mereka capai. Datuk, saya tak tahu situasi dalam skuad para kebangsaan ni. Adakah kita mempunyai kumpulan atlet yang ramai, banyak sebenarnya? Okey, dia untuk para ni dia lain. Dia memang kadang nampak ramai tapi cuma dia based on the klasifikasi, maknanya based atas disability dia, kecacatan mereka, kekurangan mereka. So dia tak boleh macam 100 meter able tu kita ada 20,000 rakyat Malaysia yang boleh lari 100 meter. Tapi dalam sprint we have banyak kategori. So kadang-kadang ada yang buta, separuh buta. So you ada nak mencari atlet yang ikut klasifikasi atau ikut disability mereka, kekurangan mereka itu sukar. Itu pasal kita kena ambil secara kelompok dan kita kena asing-asingkan, divide. So from there kita dah divide. Tak semestinya you separuh buta atau buta you boleh lari. Kadang-kadang you memang boleh lari. Tapi masa dia tak sampai minimum. Tak sampai that you boleh qualify. So banyak dari segi KPI atau pencapaian kita kena tengok. Mana satu klasifikasi kecacatan, kedua boleh kat dia angkat. So that's why you kena buat talent development. You kena tengok sama dia boleh ke tidak. Kadang-kadang sukan yang dia boleh sebenarnya lari, dia boleh lontar peluru. So kita kena pandai mix and match itu. Itu yang ada di mana Majlis Paralimpik Malaysia dan juga persatuan yang 27 di bawah MPM tu tahu macam mana nak buat. Itu pasal saya mengharapkan khusus duit yang diluluskan oleh kerajaan itu diberi pengkhususan kepada kami. Kami yang buat pembangunan sukan. Pembangunan sukan dari segi atlet. Tak ada atlet, tak ada talent, tak adalah sukan tu. So kalau macam KBS ada juga pembangunan OKU, ya, betul. Tapi you are just doing an event. You don't develop, you tak moldkan dia, you tak cari sampai ke daerah semua. Memang ada program Kaumbi, tapi persatuan yang buat. So harus diberi khusus kepada kita. Biar sampai ke Biar sampai. So kalau pengurusan Temasya tu lain bajet. You tak boleh pakai satu semua. Kita sikitkan sikit. Kita kacik. Ni bukan buat kuih tiaw. Itu saya minta maaf lah kita guna kuih tiaw, tapi memang macam tu. Kadang nak pedas kurang sikit cili. Okey, Datuk, kadang semasa dalam kem para negara ni, adakah kita ketandusan bakat sebenarnya? Atau okey? Ada. Sebenarnya yes and no lah juga. Ketandusan bakat tu dari segi mungkin sukan-sukan yang kita yang macam Latif Romli, nampak jauh. We have one athlete yang still available. Tapi lepas dia tak apa. So that acara yang kita sentiasa dapat emas tu, mungkin that kategori itu kita ketandusan. Tapi kategori lain ada. But then you kena sentiasa mengasah bakat dia. Sentiasa hantar training, dia kena naik dia punya
to get experience. So itu yang kami dalam MPM dan juga dengan persatuan pun sentiasa tengokkan macam mana kita nak minimizekan benda ni. Kalau tempat ni latih tak ada, ya tak ada, habis takkan macam tu kan. So you have to find. Kadang-kadang tengok juga kategori dia. Dalam sukan para ni, apa kategori atau mungkin acara yang susah nak dapat talent? Untuk saya, kalau senang dapat talent, bukanlah senang. Boleh swimming. Swimming senang. Para swimming senang, para atletik senang. InsyaAllah. Lepas tu, dia yang susah, sebenarnya macam team sport. Macam sitting volleyball tu, dia pun boleh juga buat main atletik juga. So kita boleh pull, dia pun boleh main wheelchair tennis. Oh, okay. So you boleh create. Tapi kalau tanya saya paling susah adalah seperti boccia, ping-pong, table tennis para. And then you ask me untuk para basketball untuk team. Those are a bit difficult. Tapi we've been using, sebab apa saya cakap susah? Sebab hanya talent yang sama saja bermain. So nak cari talent ada, tapi takut apabila kita bagi dia main, dia setengah jalan dia tak boleh nak deliver. Dia kata too stress, tak habis. So that's why dalam para ni is very very technical, very very apa orang kata, kita kena betul-betul tengoklah. Dia kerja dia lebih sikit, tapi hasilnya lumayan. Okey, masih berkisar Sukma. Ya. Usaha mencari bakat, apakah cabaran sebenarnya? Mungkin ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ini susah untuk membenarkan anak istimewa mereka beraksi dalam acara sukan atau macam mana dia tu? Mungkin tu betul juga. Ibu bapa yang susah nak bertakutkan keselamatan mereka, takut jatuh, takut tambah lebih sakit sebab nanti bila apa-apa jadi mereka yang tanggung. Ada juga susah di mana sukan-sukan seperti ibu bapa yang ada anak Down syndrome semua yang tak boleh masuk. Sukan yang disability mereka yang tidak boleh bersukan tu, ada yang cuba push, so kita nak menidakkan dia tu ada rasa berat hati sikit. Tapi macam mana pun dalam bahasa Inggeris orang kata you have to bite the bullet to do it. So maknanya terpaksa juga kita. Tu pun ibu bapa family sebab semangat mereka tu ada. Tapi cuma kalau you bagi tahu saya, kalau kekangan paling besar nak pastikan ramai ni, bajet lah, duit lah sebenarnya. Tapi kalau selain daripada duit adalah ibu bapa risaukan keselamatan mereka. Lepas tu ada ibu bapa yang tahu anak tak layak, cuba juga pushkan mendesak anak mereka. Itu cabaran. Itu cabaran juga. Lepas tu ada juga cabaran di mana yang klasifikasinya atau dia punya disability dia tu yang kategori dia tak boleh. Dia nak juga kategori itu sebab dia tahu dia boleh menang. Kalau dia pergi kategori tinggi sikit dia tak akan menang. So these are the things, very technical punya cabaran. Tapi tidak berat untuk kami. Masih manageable, insya-Allah. Datuk melihat para Sukma ni bakal melahirkan lebih ramai bakat dan membantu MPM buat kerja lepas ni? Itu betul. Memang bakat tu ada. Kami pun sedang melihat, saya tengok kontingen, antara kontingen besar, I think Sarawak and all that. The states negeri sangat sangat produktif, sangat they all committed, dan saya, it doesn't matter you win or lose, tapi komitmen dia letak, di seriousness dia, lepas tu dia semangat dia luar biasa lah. Saya pun boleh rasa itu about sportsmanship lah, sebab to win and to make sure the country is always there to have talent lah. Saya rasa teruja ada. I feel very proud. Itu saya nak cakap lah. Berapa lama dia orang tunggu untuk sampai ke lama saya rasa tu. Lama. Lepas PKP dan segala ada 2,5 tahun. 2,5 tahun. Lepas tu ada yang training tak ada peruntukan, ada yang training sendiri, ada yang tak cukup duit, tapi tetap mereka nak. Itu yang saya pun boleh doa lah kalau saya kena kena jumpa nombor emas saya boleh bantu. Saya percaya wajah-wajah daripada sukan para Sukma ni akan kemudiannya akan mewakili Malaysia. Yang mana yang bagus akan diketengahkan. Oh, itu pasti memang mana yang perform, I think pihak MSN akan consider to put in dia punya elite program. So saya rasa program untuk mereka lebih jauh untuk to be better. Kadang-kadang takut apa? Atlet sedia ada, yang atlet baru ni dia gelok pada atlet yang sedia ada. Nak suruh kau pergilah, ada orang baru ni. So these are certain things. So that's why you kena sentiasa buat buat sparring, and then you hantar competition, So kita dapat tahu sejauh mana dia boleh pergi.
Datuk, ada satu ketika kita lihat atlet para ni ada yang boleh bersaing dengan atlet-atlet normal. Seperti Ziyad sendiri, dia masuk acara normal. So, something special sebenarnya, Datuk. Dia betul memang special, dan sebab apa kita letak tu, sebab untuk mentality dia lebih apa, to strength the mental. Demi mental, lepas tu to know that dia ni, of course that there's kita semua manusia, doesn't matter kita KU ke tidak. Tapi memang boostkan dia, tunjukkan dia boleh buat, dan dia itu adalah salah satu cabaran untuk atlet yang normal. If atlet para boleh beat my record, something wrong with me, I back pencen. Itu saya. Kalau saya dekat padang tu, jangan pencen. Pencen berhentilah. Kata tahun 9 kau berhentilah. Tapi sebab saya tak boleh cakap itu kan. Tapi so this is a challenge. It's always a competition. It's always, saya dah selalu cakap dari bermula, it's always about merit. Merit. Tak boleh nombor 4 pun kita consider. 1, 2, 3, 1, 2, 3 lah. Mana ada nombor 4? Betul tak? Mana ada pingat besi? Nombor 4 tak ada. Emas, perak, gangsa. Dia tak ada 1, 4, 1, 2, 3. So kalau it's all merit, it's all about sports competitiveness, membangunkan dia punya skill ke, to make him a better athlete, why not? Akan kita kesian Mandala Reno, asyik lompat, dia seorang yang lompat, dia pun dah pening kepala saya tengok. Saya lepas ni saya juga. Saya pun tak adalah. Itu pentingnya, kena ada. So this is the platform. You kena ada kumpulan besar. Tapi dari segi strategi, kita tengok China, ramai sangat atlet para dia ada. Dia pun pening, dia pun tak tahu mana letak. Terlalu ramai. Then apa jadi? That's where each dia punya sports, dia buat the best on dia ambil. So it's very competitive, tapi dia tak buang orang tu, dia remain. Because they know that to make sure yang depan atlet yang dia pilih tahu yang sentiasa ada orang belakang, itu yang buatkan dia lagi fight. So tak nak dia complacent lah, saya cakap lah. Dia rasa dia champion, dia je lompat. Okey, kita beralih kepada kem kontijen kebangsaan. Apakah cabaran atau temasya yang paling hampir untuk skuad kebangsaan? So, untuk now yang kami baru hampir hujung tahun ni, I think 10-11. Saya rasa tak ada tahun depan. So there's no more competition tahun depan. So untuk tahun depan kita ada Global Virtus Championship, iaitu di mana itu adalah pathway untuk pergi France 2024, di mana untuk qualify. Lepas tu kita ada juga Cambodia Asian Games di Hangzhou, lepas tu Cambodia punya para games. So itu 3 major event yang akan ada. So apa kita akan buat adalah mungkin tahun depan, mana yang kita punya world champion athlete ni semua tak akan masuk ke Cambodia. Mungkin insyaAllah dia akan pergi ke World Virtus Global ni tu, to meet champions against the champions. Semua ini adalah rangka persiapan sehingga ke Paris 2024. Itu memang rangka, sebab tahun depan adalah tahun qualifier untuk atlet-atlet kita yang ingin qualify ke Paralympic Paris 2024. So next year is a competition year, qualifying year. So that next year bukan tahun yang untuk bermain-main, tahun untuk kita qualify. Kalau tidak kan lebur. Itu dia. Orang Perak tumpah. Tumpah sebab saya pun orang Perak juga kan. Mak saya Perak, tumpah lah kita. Untuk bercakap tentang Paris 2024, kita tak boleh lari daripada bajet, belanjawan dan sebagainya. Kita tahu tahun ni pertama kali belanjawan membentangkan bajet khas untuk para, iaitu 10 juta. Dan tahun depan 12 juta. Tapi belanjawan itu akan dibentangkan semula. Tapi satu yang positif, saya fikir, sukan para, sukan orang kurang upaya telah mula mendapat perhatian, khususnya di Parlimen. Komen? Memang betul, dan semua ahli Parlimen juga rakan saya di luar sana, menteri-menteri ahli Parlimen yang saya hormati, sahabat handai. Mereka telah nampak, dan saya juga terima kasih kepada YB Ras Libar Aziz Senator. Beliau juga mainkan peranan penting untuk komiti OKU. Kebanyakannya menteri-menteri ini juga ahli Parlimen dah tahu yang atlet para ni boleh perform, dan tahu, dan dia have perform, dan dia dah telah menunjukkan beri pengat yang banyak. Dan saya rasa itu adalah satu eye opener, di mana mungkin dulu atau sebelum ni tak dapat banyak information. Lepas tu
mungkin coverage itu tidak ada tu. Saya juga terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang ada yang banyak bagi coverage because that is very important. So selepas banyak media pun membantu, media masa, media cetak, elektronik bantu untuk naikkan atlet ini, barulah kita nampak di mana atlet OKU kita ni memang mengharumkan nama negara. And plus they make everybody proud, dan saya percaya, saya berharaplah duit 12 juta yang dibajetkan itu bukan hanya 12 juta, ditambah lagi. Masa pembentangan semula nanti. Pembentangan semula nanti Tambah selepas lagi. kerajaan dibentuk, tambah lagi 8 juta jadi 20 juta. Itu yang kita Sebenarnya nak. cukup ke tak untuk? Sebenarnya untuk maklumannya sebenarnya tidak cukup sebenarnya. Sebab kalau berkata, saya ambil matematik simple lah. 12 juta tu kalau betul untuk akaumbi saja, kita ada 27 sukan persatuan di mana. Kalau dalam 27 juta you bahagi dengan 12 juta bagi dengan 12 dah berapa? Only maybe 700,000 per persatuan. 700,000 setahun bagi 12 bulan. Berapa? 56,000. 56,000 bagi 14 negeri. Takkan seorang 3,000 yuk. Itulah matematik. Tapi sekurang-kurangnya untuk akaumbi, mendapat perhatian betul. Akaumbi itu kena duit akaumbi. Dia tak boleh kita lambatkan kita untuk nak buat inilah, nak buat itulah, nak buat ini. Usahawan semua tak kena mengena dengan pembangunan sukan. Pembangunan sukan adalah akaumbi. So tak boleh pakai duit itu untuk pembangunan sukan lah, nak rumah sakit kaki, sakit mata, tak boleh. Harap terus mendapat perhatian. Terus mendapat perhatian. Saya pun terima kasih dah harap Perdana Menteri yang baru atau pucuk kepimpinan ini menambahkan lagi bajet. Okey, baik Datuk Seri. Kita pun masa tak banyak. Saya rasa itu saja yang kita ada. Terima kasih tak terhinggalah kepada Datuk Seri Megat Syarif Mazharuddin, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Saya doakan para Sukma 2022 yang akan berjalan lancar dan dapat terus melahirkan wira dan wirawati untuk meneruskan kesinambungan kejayaan Malaysia di pentas dunia, Datuk Seri. Thank you dah. Baik, sekian dulu. Saya Haidar Ali. Assalamualaikum dan salam hormat.